Baik, jadi pada hari ini sebagaimana dia beritahu tadi, kita akan usaha ringkas untuk mentadaburkan atau memahamkan, mengambil pengajaran daripada satu surah yang terletak dalam juz 8, iaitu surah Al-A'raf. Jadi kita memang tak mampulah nak habiskan semua dan kita akan petik secara general, dan saya suka untuk mengambil daripada surah A'raf ini daripada ayat 10 ke 22 ataupun kita ambil awal sikit daripada ayat yang ke-7. Jadi kita akan sama-sama tayangkan supaya semuanya dapat boleh catch up dengan kita punya perbincangan. Jadi saya share screen sekejap. Baik. Jadi saya harap semua dapat lihat surah Al-A'raf. Saya gunakan islamicity.org. Jadi kita lihat daripada ayat yang bermula, ayat yang ke-7 lah ya. Kita tengok dulu secara ringkas ayatnya dan juga ertinya. Lepas tu kita huraikan dia tadabbur dia. Allah SWT menyebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis lam yakun minas sajidin. Ya, jadi tengok dekat sini erti dia, sungguhnya kami, iaitu Allah SWT, menciptakan kamu dan kamu membentuk rupa kamu. Kami berfirman kepada malaikat, sujudlah, maka semua sujud melainkan iblis yang tidak termasuk golongan yang sujud. So jadi ciri iblis yang pertama tidak sujud kepada Allah. Jadi siapa tak solat itu adalah mempunyai ciri-ciri iblis lah. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian qala ma mana'aka alla tasjud id amartuk. Kemudian Allah pun bertanya, walaupun Allah SWT Maha mengetahui sebenarnya, apakah yang menyekatmu daripada sujud wahai iblis yang aku telah perintahkan itu? Qala, maka iblis menjawab, ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Iblis kata, aku lebih baik daripada Adam. Engkau wahai Tuhan menjadikan aku daripada api, min marijim min nar, daripada api yang menyala, sedangkan dia dijadikan daripada tanah. So iblis melihat bahawa api itu lebih mulia daripada tanah. Lalu atas sebab itu kemuliaannya dia tak mahu sujud. Kemudian Allah SWT pun memerintahkan, qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Turunlah engkau daripada syurga, kerana syurga ni tak ada tempat bagi orang yang sombong. So jadi kalau kita ada kesombongan, maka rawat-rawatlah sama-sama ya. Kerana tu keluarlah, sungguhnya engkau golongan yang hina, Allah SWT sebut. Kemudian iblis pun cuba untuk negotiate dengan Allah SWT. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Tuhan, berikan aku tangguh daripada kematian sehinggalah hari dibangkitkan. Ya, so jadi dekat sini sebenarnya kalau kita tengok tafsir At-Tabari, di sini ada helah iblis untuk menipu Allah SWT. Dia ingat dia boleh tipulah. Kenapa? Kerana kalau Allah bagikan dia tangguhan sampai hari pembalasan, hari kebangkitan, maka tiada kematian. Maknanya dia tidak akan terkena kepada kematian ya. Jadi dalam surah Al-Hijr Allah SWT sebut ila yaumil waqtil ma'lum. Sebenarnya Allah sebut lepas tu innaka minal munzarin, kamu diberikan tangguh tapi ada tempoh yang tertentu. Ila yaumil waqtil ma'lum, iaitu dalam ayat yang surah yang lain ya. Kemudian iblis telah pun bersumpah, fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Wahai Tuhan, kerana engkau menyebabkan aku ataupun aku dah jadi sesat, maka demi sesungguhnya aku akan mengambil tempat untuk menghalangi orang ramai ataupun hamba-hambamu daripada jalan yang lurus. Maka itu sumpah syaitan untuk menyelewengkan semua umat manusia. Kemudian syaitan pun memberi sedikit lagi deskripsi bagaimana dia akan mengganggu manusia. La'atiyan thumma la'atiyannahum min baini aydihim. Aku akan datang mereka daripada depan, wa min khalfihim, daripada belakang, wa an aymanihim, daripada kanan, wa an syama'ilihim, daripada kiri. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Ya Allah, kamu tidak akan dapati ramai di antara mereka
yang akan menjadi orang bersyukur. Hasil usaha dia yang menyelewengkan itulah. Kemudian Allah SWT pun sebut, qala ukhruj minha madhuman madhura. Keluarlah kamu daripada syurga sebagai makhluk yang terhina serta terusir. Sesungguhnya laman tabi'aka minhum la amla'anna jahannama minkum ajma'in. Sesiapa yang menurut kamu, iaitulah dia hasil usaha iblis tadi ni untuk menyelewengkan sesiapa di atas muka bumi. Lalu Allah kata siapa yang mengikut dia, mengikut iblis, tetaplah Allah akan memenuhkan neraka jahanam dengan golongan kamu, dengan kamu sekali. Ya, kemudian sambung cerita yang ringkas kat sini. Wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ni habis satu cerita, maka cerita yang seterusnya, kisah yang seterusnya menunjukkan bagaimana iblis memulakan godaan dia kepada Nabi Adam alaihissalam dan juga isterinya. Iaitulah dikatakan kepada Adam, tinggallah kamu dan isterimu di dalam syurga dan makanlah, ini Allah kata dan makanlah, itulah fakula, kamu berdua makanlah min haitsu syi'tuma, daripada apa-apa saja yang kamu dapati. Wala taqraba, jangan kamu dua mendekati hadhihi syajarah, pokok ini, fatakuna minaz zalimin. Kalau kamu dekat, kamu akan berdua akan jadi orang-orang yang zalim. Maka fawaswasa lahuma syaitan. Ini adalah hasil usaha, maknanya iblis yang pertama untuk menggoda manusia. Maka fawaswas, itu cara dia akan membisikkan. So syaitan membisikkan hasutan kepada mereka berdua. Fawaswasa lahuma syaitan liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima, iaitulah dia sehingga apa tujuan dia iblis ni, dia cuba untuk mewaswaskan supaya ni dekat dalam bahasa Arab maknanya tujuan dia, tujuan kepada apa? Supaya terbukanya aurat. Dia terbukanya aurat mereka yang tertutup daripada pandangan. Wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Sambil dia berkata, tidaklah Tuhanmu melarang kamu daripada menghampiri pokok ini. Nampak? Dia punya negosiasi untuk menggoda Nabi Adam dengan membawa hujah ni. Dia bagi hujah palsu. Tidaklah Tuhan kamu melarang kamu daripada menghampir pokok ini, melainkan kerana Allah tidak suka kamu berdua menjadi malaikat atau menjadi orang-orang yang kekal selama-lama dalam syurga. Itu dia punya hasutan dia. Kan, hasutan dia. Dan kemudian waqasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Maka iblis akan nampakkan dia sebagai on your side dan bersifat baik, penasihat, punah sihat pun kata kan. Maka iblis pun bersumpah kepada Nabi Adam dan isterinya, sesungguhnya aku adalah dari mereka yang memberi nasihat kepada kamu berdua. Aku beri nasihat je. Ya. Maka akhir sekali fadallahuma bighurur, dengan sebab itu dapatlah dia menjatuhkan mereka berdua dengan tipu dayanya. Falamma dhaqa asy-syajarata badat lahumā sawātuhumā wa tafiqa yakhsifani 'alayhima min waraqil jannah wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma 'an tilkuma asy-syajarah wa aqul lakuma inna asy-syaitan lakuma 'aduwwun mubin. Allah kata falamma, sejurus selepas kedua-duanya merasa buah pokok itu, ya, buah daripada pokok yang Allah larang, badat lahuma sawatuhuma, automatiklah terdedah aurat kedua masing-masing kedua-duanya. Dengan segeralah watafiqa yakhsifani alaihima, segeralah kedua-duanya watafiqa yakhsifani alaihima, dua-duanya segeralah mencari daun-daun daripada pohon syurga dan menutup min waraqil jannah, daripada menutuplah aurat mereka yang tiba-tiba terbuka setelah merasai buah pohon yang terlarang. Wa nadahuma rabbuhuma, maka Allah pun menyeru, bukankah aku telah melarang kamu berdua, alam anhakuma an tilkuma syajarah, daripada pokok itu, dan aku katakan kepada kamu, wa aqul lakuma inna syaitan lakuma aduwwun mubin, sungguhnya syaitan itu buat kamu berdua adalah musuh yang sangat nyata. Jadi itu adalah terjemahan ringkas daripada ayat yang kita nak hurai secara general.
dan konsepnya. Jadi kita dapat lihat daripada semua ini, kita nak kenal pasti dulu yang pertama, Iblis. Kan Jadi kalau kita boleh share dekat sini, saya suka untuk share apakah dia maksud Iblis, syaitan dan seumpamanya. Sekejap. Okay, saya ambil daripada buku saya. Ya. So ini adalah petikan daripada buku saya yang bertajuk Belitan Iblis. Belitan Iblis. Buku ni tidaklah begitu ilmiah, just untuk bacaan orang awam yang tidak begitu mendalam. Jadi kalau kita dapat lihat dekat sini, bahawa telah pun saya nyatakan ringkasan dia, bahawa Iblis daripada perkataan bahasa Arab, daripada perkataan balasa yang membawa erti turida, iaitulah dicampak, dibuang, dihalau. Kalimah iblis maka ia memberi maksud al-matrud min rahmatillah, orang ataupun makhluk yang dicampak daripada dihalau daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga ulama yang kata maksud iblis adalah al-ya'is, iaitu orang yang ataupun makhluk yang putus asa. Ya. Dan namanya kemudian Azazil adalah nama yang sebelum dia menjadi ingkar itu. Dan kemudian dia juga adalah dianggap sebagai bapa kepada seluruh syaitan. Baik. Jadi kalau kita lihat kat sini, ciptaan dia pula Iblis ni, dia diciptakan daripada marjim min nar, daripada api, dan juga berbeza daripada manusia yang kita dicipta daripada tanah. Dan kemudian dekat sini kita nak kisahkan juga beberapa tugas yang Iblis ini tadi dah pun disebutkan. Dia telah bersumpah untuk menyelewengkan manusia daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala agar kita jadi orang yang tidak bersyukur, agar semua manusia jadi orang yang tidak bersyukur. Jadi sebab tu syukur itu bukan hanya mengucapkan terima kasih atau mengucap Alhamdulillah semata-mata, tapi lebih dalam daripada itu lagi, kita kena buktikan dengan tindakan. Jadi tak cukup dengan kalam saja. Ada orang kalam pun tak ada lagi masalah. Jadi syaitan akan sentiasa menggoda manusia daripada jadi orang bersyukur dengan membawa beberapa kaedah. Jadi dekat sini Imam Ibnul Qayyim pernah menyebutkan ada 6 tingkatan cara iblis menggoda manusia. Yang pertama, yas'a an yukaffira al-insan aw yaj'alahu yushriku billah. Yang pertama, dia akan berusaha menjadikan manusia ini sebagai orang yang kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan melakukan amalan syirik. Kalau dia dalam Islam, dia buat syirik. Dan diusahakan agar matinya seseorang itu dalam kesyirikan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi itu yang pertama. Sebab itu kalaulah kita sebagai orang Islam suka kepada orang itu menjadi kafir, atau kita tidak berusaha pun untuk mengislamkan seseorang yang kafir, maka kita sebenarnya samalah kita punya kaedah kita hidup itu macam iblis dan syaitan. Sebab itu kita tak mahu dengan mudah menjatuhkan kafirnya seseorang, dan juga menganggap kita sebagai Islam semata-mata dan privilege kita. Ya, sebab mengkafirkan seseorang yang tidak kafir adalah talbis iblis. Adalah talbis iblis, iaitulah belitan iblis. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, marhalah yang kedua, iaitulah marhalatul bid'ah, wa yaqumu fi hadhihi al-marhalah bija'al al-insan yabtadi'u al-bid'ah wa yutabbiquha fa illam yastati' abada'a fil marhalati tsalitsah. Iaitulah yang kedua, kalau dia tak boleh kafirkan orang dengan terang jelas nyata, tidak boleh memurtadkan seseorang, maka dia akan membawa orang-orang yang buat ibadat, orang-orang Islam, agar membuat ibadat yang palsu. Membuat ibadat yang palsu, contohnya menjadikan perempuan sebagai imam solat Jumaat, kan?
kan, menjadikan perempuan sebagai khatib dalam solat Jumaat, memberikan hak kepada wanita memberi talak contohnya, kan, contohlah itu yang sangat jelas. Ada yang berbeza pendapat, itu cerita lain lah, cuma yang sangat jelas ni, ini adalah yang orang akan jadikan cara baru beribadat sebagai cara yang mereka sukai, lalu mereka meninggalkan cara yang Nabi ajar. Maka itu juga adalah salah satu tarbis iblis, cara belitan iblis untuk la'ughwiyannahum an siratakal mustaqim yang kita sebut dalam surah Al-A'raf tadi. Syaitan bersumpah untuk menyelewengkan manusia daripada jalan yang benar, ya, yang mana Nabi kata dalam satu hadis, dua perkara yang kalau kamu pegang, maka kamu tidak akan sesat selama-lamanya, iaitulah kitab Allah wa sunnati, iaitulah kitab Allah dan juga sunnah aku. Dan juga dalam satu hadis yang lain Nabi kata alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Kamu hendaklah pegang sunnah aku dan juga sunnah khulafa'ir rasyidin yang diberi hidayah. So jadi khulafa'ir rasyidin punya kaedah, cara pun dikira sunnah sekarang ni. Jadi dia bukan benda-benda baru dalam khulafa'ir rasyidin punya perbuatan, semuanya telah diberikan endorsement secara blanket oleh Nabi dalam hadis yang kita sebutkan tadi. Baik, jadi itu yang kedua. Yang ketiga, kalau dia gagal bawa manusia kepada buat benda-benda ibadat yang menggarut, yang baru, yang canggah dengan Al-Quran dan Sunnah, marhalatul ma'asil kabirah, maka dia bawa manusia kepada buat dosa yang besar. Buat dosa yang besar. Jadi bila manusia dah melakukan dosa besar, dia bawakan manusia supaya rasa dosa tu kecil. Contoh yang terbesar, yang paling kerap berlaku dalam dunia umat Islam hari ini adalah dosa riba. Kita rasa dosa riba kecil, dosa makan babi lagi besar daripada dosa riba. Sebab tu ada orang dia buat pinjaman daripada bank konvensional dengan interest, dia rasa seronok dapat pinjaman dengan riba tu, dia tak rasa berdosa pun. Ya, sama juga macam orang menerima rasuah, dia rasa seronok dengan amalan itu. Jadi itu akan menjadi dosa tu menjadi semakin besar-besar. Dosa besar yang diseronokkan menjadi semakin besar. Ya, jadi kalau dosa kecil dia rasa seronok, berterusan dia jadi besar. Jadi kalau dosa besar seronok menjadi super besar. Na'udzubillah min dzalik. Jadi dengan dosa yang sangat besar itu, maka peluang umat Islam dan hamba Allah untuk mendapat rahmat daripada Allah menjadi tipis. Ya, menjadi tipis. Yang keempat, marhalah yang keempat, iblis akan marhalatus saghair. Kalau dia gagal bawa manusia kepada dosa besar, maka dia akan pengaruh manusia untuk melakukan dosa-dosa kecil. Wa yaqumu bitazayyuniha lahu wa yaqumu bitaqliliha wa tasghiriha lil insan fa in usima minha bada'a fil marhalatil khamisah. Iaitulah dia akan nampakkan juga dosa ni kecil, tak payah nak istighfar, tak payah nak taubat. Maka sebab itu tuan-tuan, kita kena banyakkan istighfar dan taubat supaya kita sentiasa terselewengnya daripada kerana dosa kecil ni dia macam lorong-lorong yang boleh membawa kita terpesong daripada jalan utama, jalan lurus kepada Allah. Lalu kalau kita biarkan kita tanpa memadam lorong-lorong denai-denai yang salah ini, kita akan terus terseleweng selama-lamanya. So jadi sebab itu kita kena pada bulan Ramadan ini adalah bulan keampunan. Bulan keampunan, bulan ni Allah bagi peluang kita untuk padam semua lorong-lorong kecil yang menyeleweng ni, padam supaya kita kembali balik ke jalan yang lurus, yang besar, supaya kita habis Ramadan, kita layak beraya dengan Idul Fitri, kembali kepada fitrah, kepada jalan lurus. Jadi sebab itu Nabi mengaminkan doa Jibril bagi siapa man adraka Ramadan falam yughfar lah. Celakalah siapa yang dapat habiskan Ramadan tapi dosa dia tak diampunkan. Jadi sebab tu kita kena segera minta ampun dosa-dosa kecil ni supaya dosa-dosa besar kita mengecil, dosa-dosa kecil kita terhapus dan kita kembali kepada jalan lurus, maka layaklah kita menyambut Aidil Fitri. Yang kelima,
an yushghilal insanu bil mubahat. Kemudian kalau gagal dia nak bawa manusia kepada dosa kecil yang kerap dan berterusan, lalu dia akan bawa manusia itu kepada buat banyak-banyak benda harus sahaja. Bihaitsu yashghulu al-insan fayudayyi' awqatahu fil umuril mubahah. Lalu kita akan habis waktu dengan perkara yang harus, meninggalkan perkara yang sunat, meninggalkan perkara yang wajib. Sebab buat benda ini harus, tak apa, memang harus, tak ada masalah, tapi kita jadi habis waktu kepada benda yang harus. Menjadi orang yang tak pandai nak menjadikan harus kepada lebih bernilai. Contohnya kita buat benda harus, kita kerja. Kerja adalah benda yang harus, kita keluar pergi kerjaya, buat kertas kerja, buat kira-kira dan seumpamanya. Maka kerana kita diselewengkan oleh iblis, kita tak tahu macam mana benda harus ni nak di-convert kepada menjadi ibadat. Kalau dia jadi ibadat untuk memberi nafkah, untuk menjadi mukmin yang kuat, untuk mencipta lebih banyak kerjaya, untuk memberi manfaat kepada manusia lain yang boleh menghasilkan manfaat, ya. Jadi dia akan jadi lebih daripada sekadar mubahat. Jadi kalau kita gagal buat begitu, kita akan menghabiskan waktu dengan buat benda-benda untuk mendapat gaji kosong begitu saja. Dapatlah gaji tapi benda mubah, still mubah, tapi habis waktu dengan tanpa ada impak yang besar kepada akhirat kita. Jadi itu yang kelima. Kalau dia gagal untuk bawa manusia kepada itu, manusia pandai, telah diingatkan untuk convert kepada benda sunat dan wajib, maka dia pergi satu lagi, iaitulah wahya an yushghilal insanu bil amalil mafdhul amma huwa afdal minhu bi amalin muayyan tayyib walakin yanshaghilu bihi amma huwa atyab wa afdal minhu. Iaitulah dia akan bawa manusia kepada buat amal-amal yang kurang power sikit. Nah, dia tinggalkan yang power, buat yang kurang sikit. Jadi ini banyak berlaku, tuan-tuan. Jadi sebagai contoh, banyak amalan-amalan yang lebih utama yang perlu kita buat, tapi kita utamakan yang kurang utama. Contohnya, daripada banyak-banyak selawat, selawat apa yang paling hebat? Tuan-tuan tahu tak? Selawat apa yang paling hebat? Kan? Jadi jawabnya selawat Ibrahimiyah. Selawat Ibrahimiyah yang kita baca dalam solat. Tapi kita tak salah nak baca selawat jenis lain, tak ada masalah. Tapi ada kalanya kita disibukkan dengan selawat jenis lain. Ada ulama yang nak galakkan selawat, dia buat lagi beberapa jenis selawat. Selawat tafrijiyah, selawat munjiyah, boleh buat belaka, tak ada masalah. Dia selawat, beberapa kaedah selawat, tak ada masalah. Tapi kita habiskan waktu hafal, waktu nasyid, waktu ni dengan selawat-selawat yang ini. Lalu kita tinggalkan selawat yang afdal, yang Ibrahimiyah tadi. Lalu itu adalah salah satu daripada belitan-belitan halus iblis supaya kita tertinggal yang paling afdal, kita buat yang mafdul namanya. Mafdul yang kurang afdal, yang kurang power. So jadi itu adalah di antara tipu daya iblis 6 tingkat yang diletakkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jadi jadi itulah yang kita nak bawakan dekat sini, bagaimana tipu daya iblis itu juga boleh masuk dalam perkara ibadat. Masuk dalam perkara ibadat. Jadi kalau kita lihat tadi dalam surah Al-A'raf tadi, Nabi Adam alaihissalam dan isterinya telah pun digoda dengan dosa apa? Dosa yang pertama sekali yang iblis nak, iaitulah dosa yang pertama, nak iblis cuba memutarbelitkan dan meletakkan tipu daya dalam negosiasinya dengan Allah. Apabila dia minta, qala anzirni ila yaumi yub'atsun, dalam ayat ke-14 kan, surah Al-A'raf, berikan aku tangguh sampai hari kebangkitan. Ini sebenarnya tipu daya yang pertama yang iblis buat, yang cuba dibuat dengan Allah, supaya Allah memberikan dia tangguh sampai hari kebangkitan, supaya dia tak kena kematian. Tapi Allah SWT sebut dalam surah Hijr, macam saya dah sebut tadi, fa innaka minal munzarin ila yaumil waqtil ma'lum, ada tarikh dia.
maknanya kamu akan kena kematian. Jadi itu yang disebutkan oleh Imam At-Tabari, Imam Al-Qurtubi. Mereka semua sebut, dia kata bahawa itu adalah hilah iblis untuk mendapatkan baqa wal khulud la fana'a ma'ah, iaitulah kekal hidup tanpa mati. Sebab bila dah sampai hari kebangkitan, dia tak payah melalui kematian. So jadi dia gagal. Sudah tentulah. Jadi itu percubaan negosiasi iblis yang pertama dengan Allah SWT. Lepas tu dosa dia, usaha dia yang kedua, iaitulah dia bawa kepada negosiasi dengan Adam alaihissalam. Kan? Jadi dengan Nabi Adam, dia bawakan seolahnya Allah SWT itu tak mahu kebaikan kepada Adam. Inilah dia bisikan iblis yang banyak dalam kepala kita. Kalau kita tak berapa maju, kita tak berapa ini, kita kata Allah tak nak aku percaya kot. Kan? Jadi kita rasa meragui keihsanan Allah, kebaikan Allah, maka ia adalah jenis iblis punya belitan yang kedua, yang paling awal, iaitulah meragui kebaikan Allah SWT kerana penyakit yang kena pada kita, kerana kegagalan yang kita kena, kerana itu, kerana ini, kita pulangkan buah kesalahan kepada Allah SWT. Maka ini adalah masalah yang kedua, yang kalau kita lihat daripada perangai iblis yang pertama, ingin menyalahkan Tuhan, menyalahkan Allah SWT. Kemudian dia bawakan hujah tu kepada Nabi Adam alaihissalam, yang mana kita dah tengok tadi bagaimana dia menyebut dengan jelas bahawa Allah SWT, baik saya buka balik ayat tadi ya, supaya tuan-tuan boleh tengok balik ya. Okey, kena share screen. Mana share screen saya? Share screen. Okey, sini. Kan dekat sini kan? Dekat sini mana dia? Ni dia. Dekat sini dia mengatakan manahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakain. Dia meragukan kepada Nabi Adam dan isterinya bahawa Allah SWT memang tak mahu jadikan mereka berdua sebagai malaikat, dan tak mahu mereka berdua kekal dalam syurga. Sebab tu dilarang makan buah tu. Kalau makan buah tu automatik jadi malaikat dan automatik akan dapat tiket untuk duduk dalam syurga selama-lamanya. Seolah gitulah bawakannya. Jadi iblis akan menjanjikan janji yang palsu. Itu adalah perangai iblis. Dia janjikan secara opposite ya. Kita faham bahawa janji iblis dekat sini, bahawa kalau kamu makan, kamu jadi malaikat, kamu dua jadi kekal syurga. Itulah jenis bisikan iblis. Dia bukan iblis punya bisikan ni, dia bukan jenis buat dosa bodoh-bodoh gitu. Dia buat dosa, dia ada macam something yang dijanjikan. Kamu ambil tipu orang macam ni, dengan cara kamu jatuhkan dia, kamu boleh naik. Dia macam ada something for you. Dia tak ada you buat jahat habis gitu saja. Dia buat you buat jahat, you ada something dapat. Kan? So you buat rasuah ni, ya you boleh kaya, you boleh gitu, you boleh begini, you boleh mewah, you boleh dapat banyak pengaruh. Kan? So dia bawa lagi begitu. Dia akan padamkan kita kepada risiko dia. Sebab ni dia tak ada sebut langsung risiko kalau tiba-tiba tak betul ke, Allah marah ke, tak ada. Dia padamkan itu. Dia seolah membutakan kita daripada consequences ataupun repercussion, apakah kesan buruk daripada tindakan kita. Sebab tu ada orang dia berzina, dia nak ingat sedap je. Dia tak tahu repercussion dia punya teruk. Dia ambil rasuah, dia pukul orang, dia belasah orang, dia tipu orang, dia fitnah orang. Dia tak kira repercussion ke orang tu. Orang tu burung ke, orang tu bunuh diri, tu peduli lah bagi dia. Yang penting aku puas. Aku tunjukkan aku who's the boss. Jadi itu keadaan dia. Inilah dia perangai iblis, bapa kepada segala syaitan. Ya, punya cara yang telah cuba untuk membelit pemikiran Nabi Adam alaihissalam dekat sini. Dan kemudian kita tengok yang ketiga poin kat sini.
Iaitulah yang menarik Allah highlightkan bahawa makan je buah tu akan terdedah aurat. Nampak ni kat sini. Ya. Syaitan pun tahu makan je buah kat pokok ni maka akan terdedahlah aurat kedua-duanya. Maka ini adalah maknanya goal antara yang paling awal yang iblis mahukan dalam berlaku pada manusia, iaitulah membuka aurat manusia, menjadikan mereka tidak malu, menjadikan mereka mula-mula terbuka aurat. Bila orang tak tutup aurat, satu stage iblis nak orang tak tutup aurat, sebab iblis awal-awal lagi dah berusaha membuka aurat Nabi Adam dan isterinya. Maka siapa-siapa yang dah buka aurat, mereka dah pun selesai satu masalah iblis. Iblis punya objektif pertama, check. Sudah tick dah, lulus. Kan? Jadi tuan-tuan kena tutup aurat. Barulah bercanggah dengan iblis supaya tidak jadi pengikut iblis, tidak tunduk kepada arahan iblis. Ya. Yang kedua, kalau kita tengok dekat sini, Nabi Adam dengan Hawa, bila terbuka auratnya secara automatik, dia segera ambil daun-daun pokok syurga, tutup. Maka dia segera berusaha untuk tutup. Jadi dekat sini menunjukkan pada kita, Nabi Adam dan isterinya adalah orang-orang yang baik-baik. Dia dengan segera untuk tutup. Jadi kalau orang yang tak segera tutup, maka mereka ini iblis sukalah. Bukan jadi musuh dah lah. Kan? Yang ketiga, bila mana seseorang itu sudah buka aurat, maka iblis akan buat seterusnya cabut rasa malu daripada orang-orang ini. Zaman sekarang adalah zaman yang dahsyat. Orang tak tutup aurat, lepas tu dia cabut rasa malu, dia tayang pula aurat dia kepada orang ramai melalui media sosial dan seumpamanya. Ada yang tayang secara nampak macam konon-kononnya profesional lah. Ada yang tayang dengan cara jualan murah. Pun ada, quote and quote. Kan? Jualan murah. Dan lebih dahsyat daripada tu, laman lucah lah. Habis cerita kan. Jadi kita sangat harap kerajaan kita dapat memblok semua laman lucah dalam negara kita. Blok semua sekali. Sebab kerajaan dulu-dulu, mereka ni macam-macam perangai. Kan? Tak mau blok lucah sebab ada perjanjian itu inilah. Jadi sekarang ni kita kerajaan Islam, Melayu Islam kan. So jadi kita nak laman lucah di blok macam negara-negara Timur Tengah. Semua kawan-kawan saya duduk sana beritahu, semua laman web lucah semua di blok. Jadi kalau itu berlaku, insya-Allah tak ada kepada tak ada pelacuran kanak-kanak, tak ada pelacuran, tak ada lucah, tak ada rosakan ni, tak ada rosakan keluarga. Sebab laman lucah ni merosakkan keluarga, merosakkan anak-anak, merosakkan wanita, merosakkan masyarakat, merosakkan waktu kerja, merosakkan pemikiran, rosak belaka. Tak ada benda yang baik pun sebenarnya. Tak ada benda yang baik. So tak kira lah treaty antarabangsa, kata antarabangsa, cancel je tuan-tuan. Kan? Jadi kita harap benda tu boleh berlaku kerana ia adalah salah satu dosa iblis yang paling utama. Sebab bila terbukanya aurat, iblis dia suka kerana dia nak tengok yang ini. Bagi saya share satu lagi. Saya share satu lagi. Kita sampai 7.30 kan? Sampai 7 suku kita break untuk soal jawab kan? Okay, saya sharekan yang ini ya. Saya nak sharekan hadis ini. Keluar tak Ustaz? Keluar tak? Saya slide keluar nampak. Nampak, alhamdulillah. Okay. Jadi dalam slide ini saya bawakan satu hadis Nabi yang menunjukkan nak saya hurai begini. Dalam hadis sahih riwayat Muslim ini, inna iblisa yada'u 'arsyahu 'alal ma'. Iblis meletakkan dia punya singgahsana di atas air. Oh, itu dia. Ini Nabi sebut. Atas air, kat mana tak tahu, ada orang kata Bermuda Triangle, wallahu alam. Kan? Thumma yab'athu sarayah. Kemudian dia pun panggil dia punya kuncu-kuncu dia, anak-anak buah dia. Mai sini, mai datang. Perhimpunan Agung ni namanya. Kan?
So, semua pun datang dalam perhimpunan agung Iblis. Semua pun fa'adnahu minhum manzilatan a'zamuhum fitnatan. Yaji'u ahaduhum fayaqul. Maka datanglah iblis-iblis dengan kedudukan dia yang berbeza, yang paling banyak buat yang paling paling banyak usaha ataupun dia ada ranking dia. Maka semua sekali ini datang seko-seko bagi report. Maka contoh dekat sini, fayaqul fa'altu kadza wa kadza. Datanglah seko syaitan datang kepada iblis, kata aku dah buat gini-gini pada orang. Maka iblis pun kata, ma sana'ta syai'an, kau tak buat apa-apa, boring. Maknanya syaitan pun, iblis pun buat assessment terus performance dia punya kuncu-kuncu dia. Kalau yang dosa begini-begini ni tak power, dia kata. Thumma yaji'u ahaduhum, kemudian datanglah seko lagi. Dia pun kata, ma taraktu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi. Dia pun kata, dia berikan apa kerja dia, apa performance dia. Seko ini datang, dia kata, aku tak tinggalkan manusia kecuali aku telah berjaya memisahkan di antara suami dengan isteri. Maka iblis pun kata, fayudnihi, mendekatkan dia, na'am anta ya ni'am, bagus kau bagus. Kita kena faham ni apa benda hadis ni cerita. Kita bukan nak cerita pasal Bermuda Triangle kan. Kita nak cerita jenis apa dosa yang iblis suka. Dekat sini contoh dalam hadis ini adalah menceraikan isteri atau memisahkan suami isteri. Sebab tu ada sihir yufarriqu bainal mar'i wa zawji. Ada sihir yang khas untuk memisahkan suami dengan isteri. Dan dalam konteks ini iblis suka satu dosa yang domino efeknya panjang. Tu je keputusan dia. Tu je syarat dia, cerita dia. Ini contoh satu dosa yang iblis berjaya buat, satu tindakan, walaupun cerai suami isteri, nak kata dosa pun tak cakap dah dosa, sebab adanya wajib cerai pun ada juga kan. Dia bukan berdosa. Tapi satu tindakan yang iblis tahu dan iktiraf kerana dia punya side effect, kesan selepas itu adalah berpanjangan dan boleh jadi lebih besar. Jadi itu kepahaman yang kita kena faham, tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Jadi bila mana cerai, anak punya kedudukan, lepas tu bagaimana isteri, bagaimana suami punya keadaan, jadi semua itu boleh menjadi dosa-dosa yang lebih banyak. Dia bermula juga macam terbuka aurat. Terbuka aurat boleh bawa kepada apa? Boleh bawa kepada tabarruj, boleh bawa kepada lelaki tengok, bawa kepada lelaki berhasrat nak buat maksiat dengan perempuan tu. Perempuan tu pula digoda, berjaya bawa pada zina. Nampak? Belum lagi zina, bawa pada khalwat. Bawa pada khalwat, sembang-sembang, mesra. Bila mesra, nafsu masuk. Bila masuk, berzina. Hasil daripada apa tadi? Buka aurat, berzina. Bila berzina, rasa syok. Bila rasa syok, tipu pula orang-orang kiri kanan. Kalau ada suami, dah ada isteri, tipu isteri dan suami. Dah ada dosa zina, dosa tipu pula lagi. Mewah tuan-tuan. Dosa ni mewah. Lepas tu bila dah tipu, lepas tu tiba-tiba termengandung pula. Dah termengandung, bocor. Bocor, suami ceraikan isteri dia. Bocor, kena cerai. Anak menanggung risiko. Murunglah anak, suami bapak bercerai. Lepas tu isteri tadi ni yang sudah diceraikan, pergilah dekat pasangan zina. Pasangan zina tak mau bertanggungjawab, lari, kena pula lagi sekali. Kan? Laki pun dosa, perempuan pun berdosa. Perempuan dah murung. Bila murung, rasa macam mana anak ni? Dia pun lahirkan anak dan dia bunuh anak dia. Lagi. Kan? Lepas tu apa jadi pada dia? Dia pun gila terus. Mana tahu kan? Na'udzubillah min zalik. Kan? So jadi inilah maksud saya dosa berantai. Satu tindakan yang boleh membawa rantaian dosa adalah favourite iblis. Maka kita kena fahami hadis ini. Ayat tadi tu, bagaimana iblis nakkan Nabi Adam terbuka aurat dengan isterinya
itu satu isyarat Allah SWT, aurat terbuka membawa kepada dosa berantai. Ya. So jadi sebab itu semua jenis dosa berantai. Macam apa lagi? Banyak lagi tuan-tuan. Kan yang boleh bawa kepada rantaian dosa, mestilah kita sentiasa peka kepadanya agar tidak terjebak di dalamnya. Okey. Baik. Jadi saya kira itulah saja saya punya. Nanti kejap kita tengok sikit lagi kalau ada apa-apa lagi yang saya nak kongsikan. Saya rasa cukuplah sekadar itu, dah banyak. Semoga ada manfaat daripada semua. Cuma akhir sekali kita bawakan pengajaran daripada ayat tadi ini adalah apa yang Allah ingatkan balik kepada Nabi Adam dan maknanya kepada kita semua tentang fungsi iblis, dan kita kena hati-hati adalah, bukan yang ini, silap. Kita share yang ini, yang surah Al-Araf ni kan, wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Aku dah kata pada kamu berdua, sesungguhnya syaitan itu bagi kamu berdua adalah musuh, tak boleh percaya sama sekali. Ya. So jadi atas sebab itu kita harap kita semua boleh berdoa macam ni. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini adalah doa yang perlu kita baca. Cuba kita renung balik, muhasabah kalau kita ada dah terpakai muslihat iblis dan syaitan. Banyak-banyaklah baca doa ini supaya kita mendapat rahmat Allah dan juga dapat pengampunan. Jadi saya rasa sekadar itulah tadabbur daripada surah ini secara ringkas daripada saya. Semoga ada manfaat. Jadi saya serahkan